Pemeteraian kerjasama Petronas ADNOC cerminan hubungan rapat Malaysia-UAE. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam Berita Tengah Malam. Saudara, Malaysia dan Abu Dhabi memeterai perjanjian melalui Petronas Abu Dhabi Sendirian Berhad dan Abu Dhabi National Oil Company ADNOC hari ini. Pemeteraian perjanjian disaksikan yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasyah dan Presiden Emirat Arab Bersatu UAE Yang Mulia Sheikh Muhammad Zayed Al Nahyan. Menurut kenyataan Istana Negara, Al-Sultan Abdullah menzahirkan rasa sukacita atas kejayaan kerjasama sulung antara syarikat pengeluar minyak dan gas negara dengan UAE. Kerjasama Petronas Abu Dhabi Sendirian Berhad dan ADNOC secara langsung mengiktiraf dan sekali lagi membuktikan keupayaan syarikat Malaysia bersaing di peringkat global. Kejayaan kerjasama itu turut mencerminkan hubungan dua hala yang rapat antara Malaysia dan UAE di pelbagai peringkat termasuk antara pemimpin-pemimpin kedua-dua negara dan hubungan sesama rakyat. Perjanjian bersejarah antara anak syarikat milik penuh Petronas dengan ADNOC itu melibatkan kerjasama meneroka dan menilai Blok 1 luar pesisir bukan konvensional yang meliputi kawasan konsesi 2,000 km persegi di wilayah Al-Dhafra. Sementara itu, Seri Paduka turut menzahirkan harapan agar kerjasama itu akan membuka lebaran baharu kerjasama strategik dalam pelbagai sektor antara kedua-dua negara termasuk sektor ekonomi demi kepentingan dan kemakmuran bersama. Pemeteraian perjanjian Petronas ADNOC merupakan cerminan untuk Malaysia membina hubungan antarabangsa yang lebih jitu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu seterusnya membantu Malaysia menjalin kerjasama strategik dengan pelbagai negara tatkala dunia sedang dalam pemulihan pasca COVID-19 dan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri menyambut baik perjanjian bersejarah antara Petronas dan ADNOC bagi meneroka dan menilai Unconventional Onshore Block 1 di Abu Dhabi. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menjunjung kasih terhadap peranan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasyah yang menjadi tenaga pendorong utama kepada kejayaan usaha tersebut. Beliau menyambut baik perjanjian bersejarah itu dan menaruh sepenuh keyakinan bahawa syarikat serta tenaga kerja tempatan mampu menerajui serta meneroka idea dan peluang untuk bersaing di peringkat global. Petronas akan memegang 100% ekuiti dan pengendalian untuk meneroka dan menilai minyak bukan konvensional di kawasan konsesi itu bagi tempoh sehingga 6 tahun. Selepas fasa penilaian yang berjaya, rakan kongsi boleh memasuki konsesi pengeluaran yang ADNOC mempunyai pilihan untuk memegang 50% kepentingan. Baik, dalam perkembangan lain, projek Tebatan Banjir berjumlah 7 bilion ringgit yang dilulus tanpa proses tender yang teratur tidak akan diteruskan sehingga penelitian semula dibuat. Perdana Menteri menegaskan perkara itu dilaksana bagi menjamin prinsip ketelusan dan patuh peraturan ditetapkan. Peraturan telah ditetapkan. Jumlah ini bukan kecil atas alasan umpamanya membantu menyegerakan untuk langkah tebatan banjir, tetapi ada masalah bila peraturan tidak dipatuhi dan ada upaya umpamanya untuk mencari kesempatan, dan ini amat dikesalkan. Secara keseluruhan sebelum ini sebanyak 15 bilion ringgit diperuntukkan untuk projek Tebatan Banjir. Isu monopoli import beras yang dikuasai tokoh korporat Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari tidak harus dipolitikkan kerana ia usaha membantu pesawah miskin. Perdana Menteri berkata tokoh korporat itu telah bersetuju memberi balik 10 juta ringgit bulan ini dan 50 juta ringgit tahun hadapan kepada petani. Bukan maksud saya nak robohkan empire dia, tetapi saya kata buatlah keuntungan dan saya bagi jaminan mana-mana pelabuhan
di Johor, Tanjung Pelepas. Saya akan mengarahkan Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan akan cari jalan bantu supaya dapat diperbaiki. Ditambah, tak ada masalah. Datuk Seri Anwar sebelum ini membidas pelanjutan tempoh konsesi Bernas yang mempunyai kuasa untuk memonopoli import beras. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Kayangan. Beberapa keping gambar sesi menghadap Sultan Selangor dikongsikan melalui hantaran Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar turut mengadakan pertemuan dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya. Beliau menzahirkan penghargaan atas kesudian Datuk Seri Ismail Sabri bertukar pandangan dalam pelbagai isu semasa dan berterima kasih atas sokongan yang diberikan. Sistem kupon bersubsidi bagi minyak masak paket 1 kilogram akan diperkenalkan. Ia bertujuan memberi manfaat kepada golongan isi rumah B40 termasuk pemain industri kecil dan sederhana IKS. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, cadangan tersebut akan dibincangkan dalam mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NATCAL dalam masa terdekat. Golongan IKS ini yang juga seperti penjual-penjual goreng pisang, warung-warung dan juga kedai-kedai ataupun kilang-kilang kecil yang mereka bergiat dengan aktif dalam industri kecil dan sederhana yang juga memerlukan bekalan minyak masak. Pegawai di peringkat KPDN ini akan terus meneliti supaya data-data itu dapat di-upgrade dan dikemasekinikan supaya golongan yang menjadi sasaran itu benar-benar dapat menikmati harga subsidi daripada minyak masak ini. Beliau bercakap dalam sidang media khas selepas mengadakan pertemuan dengan pemain industri minyak masak di Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan bagi menampung keperluan telur ayam pasaran tempatan pada kadar segera, bekalan akan diimport dari beberapa negara sumber. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan ia selamat dan menepati piawaian ditetapkan. Menterinya Muhammad Sabu dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif itu dilakukan bagi memastikan bekalan telur tidak terputus dan bukan dilaksana untuk memberi tekanan kepada pengusaha. Keperluan import akan dikaji semula setelah bekalan telur ayam kembali stabil. Beliau optimis isu kekurangan bekalan telur ayam dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Penambahbaikan pengangkutan awam, digitalisasi perkhidmatan dan keselamatan jalan raya antara fokus yang diberi keutamaan di Kementerian Pengangkutan. Susulan itu, Menterinya Anthony Loke akan berbincang dengan pihak Prasarana Malaysia Berhad bagi melihat beberapa perkara dalam menyelesaikan isu kesesakan pengangkutan awam. Saya pergi memahami keadaan sebenar dan masalah yang dihadapi oleh pengguna, oleh orang ramai. Tapi saya perlu berbincang dulu dengan pihak operator iaitu prasarana. Kita harap dapat laksanakan ialah untuk menambah kekerapan train. Tetapi untuk menambah kekerapan train, dia ada cabaran teknikal dia. Adakah kita punya train, kita punya rolling stock kita cukup? Adakah kita punya sistem boleh menghadapi kekerapan yang lebih kerap dan sebagainya, frekuensi yang lebih kerap. Setelah tentu saya berharap frekuensi lebih kerap semasa peak hours. Jelas beliau, pihak kementerian sedia membantu prasarana supaya dapat melaksanakan perancangan mereka untuk menambah baik perkhidmatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, beliau turut menekankan keseluruhan perkhidmatan yang diberi kepada rakyat boleh ditawarkan secara digital tanpa ada kontak fizikal selari norma baharu pandemik COVID-19. Dalam perkembangan lain, Menteri Pengangkutan memaklumkan projek-projek yang sedang berjalan termasuk projek laluan rel Pantai Timur ECRL akan diteruskan. Saya rasa apa yang
pendekatan kerajaan kita ialah apa yang projek yang telah pun sedang dilaksanakan akan diteruskan. Dan saya rasa projek-projek yang telah pun sedang berjalan itu, kita kalau yang telah pun bula, saya rasa tidak ada masalah untuk kita teruskan. Itu secara general lah. We have not go to the details yet. But I know that for fact, for Ministry of Transport, one major project, of course, there will be continuity, is ECRL. I've mentioned, even during the campaign, that in the event that we took back the government, this project will continue. Proses penyediaan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 memerlukan pertumbuhan bidang baharu sesuai dengan situasi ekonomi semasa. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, ia merangkumi fokus dalam inovasi, kreativiti, teknologi dan juga kerjasama antara agensi, kementerian dan juga pihak berkepentingan. Making sure that our revenue streams are more robust, especially given the challenges that we are facing. And as I mentioned in my speech, we hope to be a lot more creative and innovative, not just in terms of the makeup of the economy, but also, I suppose, in terms of how we approach all these so-called structural economic questions. How varied our revenue streams, everything. We hope to be able to see from different angles. Beliau bercakap dalam sidang media selepas persidangan permulaan kajian semula separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di Putrajaya. Tambah beliau, Malaysia tidak boleh terlalu bergantung kepada hasil berkaitan sumber asli atau hasil berkaitan komoditi. Justru pelbagai pendekatan harus diguna pakai bagi memastikan projek dan program di bawah RM ke-12 yang dilaksana menepati objektif yang ditetapkan, berdaya tahan dan menjamin aliran pendapatan negara. Baik, dalam perkembangan lain, Rafizi berkata formula harga petrol perlu dikekalkan. Jelas beliau, formula itu mengambil kira perubahan harga minyak mentah dunia dan kadar harga siling yang patut dikenakan. Bila sekarang ni pun formula yang saya dulu kan. So kan, I think whatever yang kita ada dari segi formula sekarang itu kekal dan terbaik, masih lagi terbaik kerana formula yang ada sekarang ini mengambil kira perubahan harga minyak mentah dunia dan juga mengambil kira berapa harga siling yang kita rasa akan. Jadi dia bukan soal formula lah, soal dengan keadaan ekonomi sekarang. Pemerkasaan aspek keselamatan dan ketenteraman awam serta mewujudkan keharmonian adalah antara agenda utama Kementerian Dalam Negeri ketika ini. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang usaha yang mencemarkan perkara itu. Saya masih ingat bagaimana hasrat kepada dituanku untuk melihat bahawa tugas utama kepimpinan politik selepas pilihan raya ialah bergerak ke arah kestabilan politik. Tumpu kepada memakmurkan ekonomi. Fokus kepada isu-isu rakyat. Isu kos sara hidup, isu meningkatkan pendapatan, isu menyediakan peluang pekerjaan dan jauh lebih penting adalah keperluan untuk mewujudkan keharmonian dalam rangka kehidupan bernegara. Harus dielak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh menggamit ataupun menjurus kepada membuka ruang salah faham ataupun membangkitkan sentimen yang mengancam kehidupan harmoni rakyat dalam negara. Jelasnya semua pihak bertanggungjawab memastikan kepentingan pelbagai kaum, agama atau latar belakang sentiasa terjamin di negara ini. Beliau mempengerusikan taklimat bersama semua agensi seliaan Kementerian Dalam Negeri setelah selesai mengimbas kad perakam waktu sebagai simbolik permulaan tugas rasminya sebagai Menteri Dalam Negeri di Putrajaya pagi tadi.
Baik, sementara itu, Undang-Undang Membabitkan Kerakyatan Anak dilahirkan ibu warga tempatan di luar negara turut menjadi keutamaan Datuk Seri Saifuddin. Perkara itu akan diteliti mengambil kira aspek perlembagaan dan undang-undang serta aspek kemanusiaan. Itu semua akan diambil kira dan itu tadi dalam pandangan taklimat yang diberi oleh KSU kepada saya yang memerlukan saya untuk membuat beberapa pertimbangan dan keputusan. Buat masa ini, saya mengesahkan bahawa itu antara perkara yang terkandung di dalam agenda utama di bawah bumbung kementerian ini. Program sedia ada di bawah Kementerian Belia dan Sukan akan terus diperkasa. Menteri Belia dan Sukan Han Ayuh berkata, isu yang menjadi fokus adalah kebajikan atlet dan mewujudkan persekitaran sukan yang selamat selain memastikan sukan mudah diakses semua golongan. Saya tak ada hasrat untuk memperkenalkan program-program baru dulu. Saya nak dengar dan saya nak cari jalan untuk memperkasakan program sedia ada. Untuk aspek belia. Aspek belia ini merangkumi lebih kurang 17 kementerian yang lain. Okey, jadi saya perlu ada banyak engagement dengan kementerian yang lain untuk pastikan ada kesinambungan. Kita tak bekerja secara silo. Kita tak bergerak secara persendirian. Kita nak bekerjasama dengan kementerian yang lain dan topik utama untuk belia saya adalah untuk restoration and rehabilitation. Beliau bercakap dalam sidang media selepas memulakan tugas rasmi di Kementerian Belia dan Sukan di Putrajaya. Bersua kembali. Menjelang pilihan raya umum PRU ke-15 Parlimen Padang Serai dan Dewan Negeri Tioman esok, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan sebanyak 46 pusat mengundi dan 230 saluran akan dibuka melibatkan 2,468 petugas di Padang Serai. Manakala di Tioman, 52 saluran akan dibuka melibatkan 506 petugas. Tinjauan RTM di salah satu lokasi pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Sungai Seluang Lunas Kulim mendapati persediaan dibuat secara teratur dan lancar. 12 saluran disediakan bagi pengundi di sekolah ini. Turut disediakan saluran 1 dan 2 untuk orang kurang upaya OKU dan warga emas. Sementara bagi saluran 3 hingga 12 disediakan kepada pengundi pelbagai peringkat umur. Seramai 132,955 layak mengundi di Padang Serai, manakala 28,108 di Dun Tioman. Pusat pengundian akan dibuka seawal 8 pagi esok hingga 6 petang. Baik, dalam pada itu, majikan diingatkan supaya membenarkan pekerja yang berdaftar sebagai pemilih untuk keluar mengundi seperti diperuntukkan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Ikmaruddin Ishak turut menasihati pengundi agar tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir. Sebaliknya, mengikut masa mengundi digalakkan seperti tercatat pada aplikasi My SPR Semak. Bagaimanapun, pengundi masih boleh keluar mengundi mengikut kelapangan masa dari 8 pagi hingga 6 petang atau waktu yang telah diwartakan. Semua pihak dinasihat patuh undang-undang dan etika pilihan raya bagi memastikan kelancaran proses serta tidak menggugat ketenteraman awam.
Jumlah penduduk Bumi Putera pada tahun ini dianggarkan seramai 21.13 juta dengan kadar pertumbuhan sebanyak 1.1% daripada 20.9 juta orang tahun lepas. Jabatan Perangkaan Malaysia dalam kenyataan memaklumkan jumlah penduduk lelaki ialah 10.69 juta mengatasi perempuan dengan 10.44 juta dengan nisbah jantina adalah 102 lelaki berbanding 100 perempuan. Dari segi perangkaan demografi, bilangan kelahiran hidup bagi Bumi Putera pada 2021 adalah 357,140 dengan jangkaan hayat ketika lahir adalah 70.5 tahun bagi lelaki dan 74.7 tahun bagi perempuan. Sementara itu, kadar kesuburan jumlah bagi seorang wanita Bumi Putera adalah 2.1 pada 2021 berbanding 2.2 pada 2020. Statistik Bumi Putera 2022 diterbitkan buat julung kali hari ini memaparkan statistik berkaitan Bumi Putera dalam bidang sosial dan ekonomi di peringkat nasional dan negeri dari 2017 hingga 2022. Datuk Seri Najib Tun Razak gagal mengetepikan injunksi Mareva yang diperoleh SRC International Senin Berhad dan anak syarikatnya untuk menghalang beliau daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana asetnya berjumlah 42 juta ringgit. Keputusan itu dibuat panel 3 hakim Mahkamah Rayuan terdiri daripada Datuk Yaakob Matsam, Datuk P. Ravindran dan Datuk Seri Mariana Yahya serta memerintahkan bekas Perdana Menteri itu membayar kos RM15,000. Datuk Yaakob ketika menyampaikan keputusan berkata Mahkamah Rayuan tidak perlu campur tangan kerana Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi tidak silap dalam memberikan injunksi Mareva. Tambah beliau, Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Muhammad Arif Emran Arifin telah mempertimbangkan undang-undang dan menganalisis bukti yang terdapat dalam afidavit syarikat sebelum membenarkan injunksi Mareva itu. 24 Mac lalu, Mahkamah memberikan injunksi Mareva kepada syarikat-syarikat itu dan mengarahkan Datuk Seri Najib supaya tidak memindahkan, melupuskan, berurusan atau mengurangkan nilai mana-mana aset mereka di dalam dan di luar Malaysia bernilai sehingga 42 juta ringgit sementara menunggu penyelesaian tuntutan mahkamah mereka yang telah mereka failkan terhadapnya. Bekas Ahli Parlimen Pekan itu hanya layak mengeluarkan RM100,000 sebulan untuk perbelanjaan sehari hidup dan bayaran yuran guaman. Baik, kita beralih ke perkembangan sukan. Teka-teki mengenai hala tuju Nafuzi Zain pada musim depan akhirnya terjawab selepas bekas pengendali Terengganu FC TFC itu diumumkan sebagai Ketua Jurulatih Kedah Darul Aman KDAFC. Ia sekaligus menamatkan spekulasi dalam kalangan penyokong setia hijau kuning itu mengenai pengganti kepada Adli Syarin Sahak bagi musim 2023. Pelantikan Nafuzi itu diumumkan pemilik utama KDAFC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar di House of Sang Kenari, Kompleks Alustar. Nafuzi akan mengikat kontrak selama 2 tahun bersama Kedah. Pengendali berusia 44 tahun itu dipilih berdasarkan kemampuan, kepakaran dan kemahiran yang dimilikinya ketika mengendalikan TFC. Mengenai cabaran Sang Kenari musim depan, Tan Sri Dr. Muhammad Daud memaklumkan pihaknya telah menyediakan bajet yang mencukupi bagi melengkapkan senarai 25 pemain termasuk pemain import. Bajet masih lagi bajet yang sederhana, tidak ada penambahan yang banyak. Kita tambah dalam beberapa juta sahaja untuk kita melihat bagaimana menguruskan pasukan Under 23 dan kita bertekad untuk mengambil 3 orang pemain import untuk bersama dengan Under 23. Di perangkat Liga Super pun kita akan ambil 6 orang untuk bersama kita dan itu akan melipatkan sedikit bajet daripada tahun lepas. Cuma kami di perangkat manajemen dan juga coach kami masih berfikir untuk mengambil 5 sekaligus ataupun 6 sekaligus atau 5+1 berdasarkan keperluan masa depan, ada kecederaan, mungkin tak fit, mungkin tak serasi, so ada satu
reserve yang boleh kita ambil pada pertengahan tahun. Pada majlis sama, KDAFC turut memeterai memorandum persefahaman bersama beberapa rakan strategik, antaranya Koperasi Anak Kedah Berhad. Hadir sama pada majlis tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif KDA, Kamal Idris Ali. Sementara itu, Nafuzi menzahirkan rasa terujanya selepas diberi peluang dan kepercayaan untuk menabur bakti bersama Kedah. Fokusnya kini memulihkan kembali reputasi KDAFC dengan skuad yang bakal dibarisi ramai pemain muda. Pencerahan bersama saya lah sebagai ketua jurulatih untuk diri saya, dan saya tahu tugas yang berat dan mencabar untuk saya bersama Kedah. Kita tahu Kedah dari segi sejarah, dari segi legasi, dari segi fanbase yang besar, fan yang agak fanatik, tetapi saya akan menjadi, saya akan memberi cara yang terbaik untuk pasukan Kedah. Nafuzi akan dibantu Victor Andrag sebagai penolong ketua jurulatih, Muhammad Yazid Muhammad Yassin sebagai jurulatih penjaga gol dan penolongnya Abdul Hadi Abdul Hamid. Manakala jurulatih kecergasan pula adalah Antonio Colcaves dari Brazil dan fisioterapi Helver Silva juga dari Brazil. Musim lalu, Kedah yang ketika itu dibimbing Aidil Syahrin Sahak menamatkan kempen Liga Super di tangga ke-8 selain terkandas di pusingan kedua Piala FA dan suku akhir Piala Malaysia. Mereka juga tersingkir di separuh akhir zon ASEAN dalam Piala AFC. Pemain sayap Johor Darul Takzim JDT Safawi Rashid mengakui keputusannya menyertai klub Liga 1 Thailand Ratchaburi FC sebagai langkah menyelamatkan masa depan kariernya. Menurut Safawi, dia memerlukan lebih banyak aksi dan minit permainan di atas padang bagi memastikan prestasinya tidak merudum selain dapat memberi sumbangan kepada kelabnya dan juga skuad Harimau Melaya. Sekarang ni saya perlu, dalam umur saya sekarang ni 25, saya perlu minit mainan untuk saya. Walaupun nanti saya dah habis loan ke dengan Ratchaburi ke, saya nak cari tim betul-betul perlukan saya. Saya dah tak nak duduk bench dah. Saya nak main. Pemain berusia 25 tahun itu ditemui ketika kem latihan pusat Harimau Melaya yang dalam persiapan menghadapi kejohanan Piala AFF 2022. Safawi yang pernah dinobatkan pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia 2021 kerap disisihkan dalam skuad utama JDT selepas dibayangi pemain muda sensasi Arif Aiman Hanapi. Pemain kelahiran Dungun Terengganu itu hanya membuat 26 penampilan dalam semua kejohanan bersama JDT pada musim ini berbanding Arif Aiman yang beraksi dalam 38 perlawanan. Saudara, paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Sahih di RTM. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.